Jom mengaji di Pusat Tarbiyah Unais. Sebenarnya apa yang ada pada Turki yang kita kena ambil tahu, maka dia akan sebut Allahu Akbar dengan 3 kali takbir, Al-Fatih the written. Antara hadis Nabi yang disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih, yang mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini tuan-tuan, yang berlaku di apabila saya melihat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, peristiwa akhir zaman, bila Hagia Sophia, kita nak sebut balik, kita nak ulang kaji balik, sebab benda ni bukan hanya kebetulan, dan benda ni sebenarnya bila saya kaji, dia menurut dan mengikut apa yang terlafaz, apa yang terkandung dalam hadis akhir zaman. Daripada 165 tanda-tanda kecil dicampur dengan keseluruhan dalam disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Ibnu Katsir, cerita tentang ensiklopedia akhir zaman ni, dia ada 165 lebih. Daripada 165 tu ada satu hadis tuan-tuan yang mengatakan bahawa apa yang berlaku di Hagia Sophia di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan sebenarnya sedang mengikut dan menzahirkan hadis Nabi yang disebut oleh Nabi sekitar 800 tahun dulu. Jadi kita kena sebut benda ni sebab apa? Apa yang berlaku di Hagia Sophia sebenarnya itulah hadis Nabi. Hadis Nabi sedang berlaku. Cuma kita tak nampak. Saya nak kongsi kat tuan-tuan. Sebenarnya apa yang ada pada Turki yang kita kena ambil tahu, apa yang ada pada Turki, izinkan saya untuk berada di papan. Apa sebenarnya yang ada di Turki sehingga berlakunya peristiwa pertukaran ataupun dia panggil pertukaran Museum Hagia Sophia kepada Masjid Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia, yang pengajarannya sangat rapat dan sangat dekat dengan kita. Hagia Sophia dalam bahasa yang digunakan pakai oleh orang Kristian Ortodoks. Dalam bahasa Turks, dalam bahasa Turki disebut Aya. So Hagia dia ditukar kepada Hagia Sophia. Aya tu bahasa Turki. Tuan-tuan, apa yang ada pada Turki yang kita kena ambil tahu? Yang pertama, spiritual adalah bumi yang disebut oleh Nabi. Bila bumi yang disebut, apa-apa saja yang Nabi sebut, mesti benda tu mahal, mesti benda tu penting. Bumi yang disebut oleh Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara spiritual, secara agama rohani dia, Turki ni dia adalah kota dan makam para Nabi. So bila sebut makam dan kota dan makam para Nabi, jangan kita hanya bayangkan makam Nabi hanya berada di mana? Di sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di Mekah. Mekah kuburan Ma'la ataupun Jannatul Baqi'. Bukan hanya di situ. Nabi ada 110,000 sahabat lebih. Ada riwayat mengatakan 115, lebih kurang macam itulah. So 110,000 lebih yang ada di Ma'la dan juga di Jannatul Baqi', campur dengan Badar, Madain Saleh. Maksudnya makam-makam utama ni campur semua tak sampai 20,000. Daripada 110,000 sahabat, hanya lebih kurang 10,000 hingga 15,000 sahaja yang jasadnya dikebumikan di bumi Haramain. Di mana lagi yang 100,000 lebih tu? Nak bagi tahu bahawa, sebab tu kita kena ambil tahu sejarah makam Nabi ataupun sebahagian sahabat yang berbaki 100,000 lebih itu rupanya berada di luar kota Makkah dan Madinah, termasuk antaranya adalah di Turki. Maka Turki ni antara kota, bukan hanya kota tapi makam para Nabi dan sahabat. Itu hebat dia. Kita kena ambil tahu. Yang ketiga tuan-tuan, apa yang ada pada Turki seterusnya adalah disebut Turki ni adalah kota ataupun negara 1,000 masjid. Kalau tuan-tuan perasan, di sana masjid dia semua sama dari segi architecture ataupun pembinaan ataupun design. Itu memang dibuat oleh diwarisi oleh zaman Sultan Khalifah Turki Uthmaniyah. Maka itu melambangkan syiar antara negara yang sangat menjaga masjid, antara negara yang sangat mementingkan masjid adalah Turki.
Negara yang orang kata apa? Yang paling sensitif dengan pembinaan dan pengimarahan masjid di dunia adalah Turki. Okey, kota 1000 masjid. Memang masjidnya berjumlah 1000. Turki ni adalah negara sistem khalifah terlama ataupun terpanjang. Terlama lah, paling lama. Terpanjang. Sekitar plus minus 643 tahun. Yang kedua, sebelum tu ada juga 600, dan kerajaan Abbasiyah sekitar 528 tahun. Maksudnya Turki paling lama memerintah bumi selama seramai 37 orang khalifah. Tuan, seterusnya apa yang ada? Sallallahu alaihi Muhammad, penjaga kunci Haramain. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam protokol dan juga dasar perlembagaan kerajaan Turki Uthmaniyah, mana-mana khalifah di dunia yang memerintah dunia, maka dia berhak memegang kunci Haramain. Kunci Haramain ni bermaksud dua benda yang kita kena ingat. Yang pertama, kunci masuk dalam pintu Kaabah yang dipegang oleh Bani Syaibah, yang diwarisi oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah Abdul Muttalib. Dan juga yang kedua adalah kunci pintu masuk ke dalam maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah, di Masjid Nabawi. Maka dua kunci masuk ni, dua kunci pintu masuk dipegang oleh Sultan-Sultan Khalifah Uthmaniyah. Yang terakhir pemegangnya adalah Sultan Abdul Hamid II, the Red Sultan. Maka itu hebatnya apa yang ada pada Turki. Penjaga kunci Haramain. Seterusnya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila penjaga kunci Haramain, mereka adalah penjaga barang peribadi. Yang ni saya pernah sebut sebelum ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, saya baru share rakaman video saya live di Hagia Sophia 9 Ogos. Tarikh hari inilah 9 Ogos 2019, tahun lepas. Betul-betul di atas bas waktu saya berada di Turki. Jadi tarikh hari ini adalah tarikh saya berada di Turki. Jadi nak ambil semangat tu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, waktu dalam perang Khandaq ni Nabi sebut, maka siapa yang menakluki Istanbul, siapa yang menakluki Turki ni, maka dia akan menakluki dunia. Sebab kalau tengok kedudukan geografi Turki ni ataupun Istanbul adalah, selain daripada Mekah, Madinah, dia juga adalah jantung dunia. Maksudnya apa? Siapa yang berjaya menguasai Turki, bumi Istanbul, maka dia akan berjaya menguasai Istanbul, menguasai dunia. Sebab itulah Nabi sangat menuntut, Nabi memberi cabaran kepada semua generasi para sahabat untuk menakluki, membawa sinar Islam di bumi Turki, sehingga berlaku selama 12 percubaan, selama 800 tahun tidak berjaya sebarang percubaan untuk menembusi atau membawa kalimah Allahu Akbar bergema di bumi Turki. Allah tak izin selama 800 tahun, sehinggalah lahirnya seorang manusia yang namanya Muhammad bin Murad II. After 800 years, selepas 800 tahun baru Allah izin Islam berkembang dan bergema di bumi Turki. Okay. Anniversary setahun di Turki. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Penjaga barang peribadi siapa? Barang peribadi Rasulullah. Satu-satunya negara yang paling banyak memiliki barang peribadi Nabi, janggut, gigi, rambut, jubah, pedang. Di mana? Di Topkapi Saraya ataupun Topkapi Palace, Istana Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, di Turki juga. Kenapa? Yang ini kita bincang kemudian. Pasal apa Turki yang berhak memegang barang Nabi? Kenapa tak di Madinah? Sebab Nabi duduk di Madinah. Okey, yang ini saya rasa tak ada nak sembang. Okey, negara Turki juga disebut sebagai payungan. Ini disebutlah hadis Nabi. Hadis yang saya tak ingat yang keberapa, ataupun 100, 103 macam tu. Disebut Ibnu Katsir dan kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim akhir zaman, bahawa payungan negara akhir zaman. Payungan negara Islam, Maksudnya tuan-tuan, akhir zaman, satu-satunya negara, yang tu ya kita kena tahu ni. Semua negara dunia ni, negara dunia ada apa? Lebih kurang hampir 200 negara di dunia. Dalam ramai-ramai negara, banyak-banyak negara, Turki negara yang paling last orang Islam akan pergi berteduh dan berpayung. Bukan di Malaysia. Ni zaman Al-Mahdi, semua Islam, sallallahu alaihi wasallam, orang Islam waktu tu di Sungai Petani ke tempat-tempat lain dah tak ada lah. Yang ada, tapi tempat yang paling selamat adalah kita akan berebut untuk pergi Turki. Ni zaman-zaman yang era-era nak masuk era Dajjal dah. Jadi Turki negara payungan umat Islam nombor 1 dunia. Sebab tu kita kena beritahu. Sebab negara ni yang kita akan pergi tumpang duduk sana satu hari nanti. Okey? Okey, seterusnya apa yang ada pada negara Turki ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat, negara yang ditakluki, negara yang akan ditakluk
oleh Al-Mahdi bersama dengan frontliner Ahlus Syam, frontliner Ashabu Rayatus Sud dan juga Taifah Mansurah. Frontliner panji-panji hitam yang akan berada di belakang Al-Mahdi. Okey, ini antara apa yang ada pada negara Turki. Seterusnya tuan-tuan, disebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad lahirnya ulama-ulama tokoh reformis, tokoh-tokoh kebangkitan Islam yang berada di negeri Turki. Okay, ini juga negara sallallahu alaihi wasallam Muhammad antara okey, itu secara spiritual. Dan juga bumi ni adalah disebut sebagai tuan-tuan yang seterusnya bumi akhir zaman yang akan ditakluki oleh umat Islam sebelum keluarnya Dajjal. Maka ini adalah nilai-nilai spiritual yang ada pada nilai negara Turki yang kita kena beritahu. Secara teknikal tuan-tuan, apa yang ada pada negara Turki ni? Yang pertama, satu-satunya negara yang ada dua benua. Yang kedua, satu-satunya negara sallallahu alaihi wasallam Muhammad antara yang tercantik juga di dunia. Ini pun secara teknikal. Yang ketiga, satu-satunya negara yang memiliki sistem ketenteraan dan jentera persenjataan serta teknologi perang yang terhebat nombor satu di dunia pada zaman tu, sehingga ditiru oleh Eropah dan semua kerajaan Rom Timur termasuk Amerika. Yang ada Yahudi hari ini pun semua teknologi kebanyakan ditiru, mereka meniru teknologi yang dibuat pada zaman Turki Uthmaniyah. Okey, teknologi perang nombor satu dunia, world number one, nombor satu dunia. Seterusnya yang ada pada negara Turki ni sistem armada ataupun sistem laut, ketenteraan laut. Maksudnya tuan-tuan, dunia ni maritim angkatan APM, Angkatan Pertahanan Awam Maritim nombor satu di dunia dimiliki oleh kerajaan Turki pada zaman tu. Jadi bermaksud siapa-siapa nak takluk Turki ni tak boleh, sebab kerajaan Turki Uthmaniyah mendominasi sistem angkatan tentera laut pada zaman tu yang diakui oleh seluruh dunia. Secara teknikal seterusnya apa yang ada tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, negara pelindung pelarian, terutamanya Syria terbesar dunia. Sebab apa? Sebab Turki dan Syria adalah negara jiran. Okey, tuan-tuan, sebelum saya nak tutup tentang sejarah Turki ni, okey, apa yang terhidang di hadapan di kaca TV anda, okey, sejarah Turki akhir zaman. Dia berlaku macam ni tuan-tuan. Pada selama 1130 tahun sepanjang Turki di bawah kerajaan Rom Empire, Byzantine Empire ataupun Empire Byzantine, kerajaan Rom Ortodoks ataupun kerajaan Kristian yang 1130 tahun depa conquer. Maka zaman tu tuan-tuan, ni ke zaman sebelum Nabi lagi. Okey, sebab 1138 tahun lebih kurang ataupun 1130 tahun, sehinggalah tuan-tuan Allah izinkan ketika mana Islam berjaya menakluki pintu masuk Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453, maka Islam bertapak 1453, seringkaskan sehinggalah 1924. Okey, bila Konstantinopel ditakluk, maka dia jadi Istanbul. Okey, selama berapa tahun? 1453, 1924 tolak 1453, lebih kurang 500 tahun plus minus. Okey, 1924 minus 1453 is equals to apa? 500 tahun lah, kita ambil 500 tahun. Okey, selama 500 tahun ni Konstantinopel menjadi Istanbul. Okey, apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan? Sepanjang Islam menjadi Konstantinopel menjadi Istanbul, maka waktu tu memang hebatlah. Waktu ni lah apa yang ada yang kita bincang ni, nombor satu dunia, kota makam para nabi, kota 1000 masjid, tidak ditakluki oleh mana-mana kuasa dunia. Semua yang ada ni berlaku selama 500 tahun. Faham tuan-tuan? Maka kekuatan Turki secara spiritual dan secara teknikal yang kita bincangkan tadi tuan-tuan, ni dua-dua aspek ni bertahan selama tadilah, selama
500 tahun. 1453 until 1924. Along that age, sepanjang tempoh tahun tu, maka kekuatan teknikal dan spiritual yang saya tulis ni, antaranya tuan-tuan, maka selama 500 tahun, benda ni mampu berjaya dipertahankan. Teknikal dan juga spiritual. Okey, sebab itulah jawapan kenapa Turki takluk dunia 643 tahun. Inilah jawapannya. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, selepas berlakunya reformasi, selepas berlakunya revolusi Islamik, revolusi pemerintahan dan pentadbiran Mustafa Kamal Pasha. Tuan-tuan, kita sebut, saya nak betulkan sikitlah sebab saya berguru dengan ialah ada sebahagian ulama Turki. Sebenarnya selama ni kita salah, mungkin sejarah lah kot. Okey, sebenarnya bukan Mustafa Kamal Atatürk. Atatürk itu tidak sesuai digunakan pakai untuk Atatürk. Dia sebenarnya disebut Mustafa Kamal Pasha. Sebab Atatürk ni maksudnya Atta. Atta ni dia comes daripada bahasa Turki dan juga bahasa India, Tamil. Disebut Atta tu bapa. Atta bapa. Turki lah. So bapa Turki. Sebenarnya bapa Turki ni semualah, semua orang yang membangun, semua orang yang mengangkat pentadbiran Turki, termasuk Recep Tayyip Erdogan pun kita sebut sebagai Atatürk. Dia bahasa dia. Cuma kita disinonimkan dengan orang pertama yang menenggelamkan Islam, maka disebut Atatürk. Sehingga kan kita pun menerima benda tu. Tapi kalau nak sebut pun tak salah. Cuma secara faktanya, dia yang tepatnya Mustafa Kamal Pasha. Bukan Mustafa Kamal Atatürk. Sebab bukan dia seorang yang membangunkan Turki, semua sultan-sultan lain pun membangunkan Turki. So yang tepat dia Mustafa Kamal Pasha. Okey, selepas Islam jatuh Istanbul, tuan-tuan, Islam jatuh 1924. Daripada Istanbul 1924 jatuh, maka sebenarnya Istanbul ditukar kembali menjadi Konstantinopel. Ni, Konstantinopel ni sebenarnya apa yang kita ada hari ni sebenarnya adalah Konstantinopel, bukan Istanbul. Tuan-tuan faham tak? Sebab apa? Sebab ni tak ada dah ni. Nilai ni tak ada dah. Nilai ni hanya ada waktu Istanbul menjadi Istanbul. Okey, bila dah tak ada, sebenarnya mereka adalah Konstantinopel. Jadi apa yang kita tengok hari ni sebenarnya secara falsafahnya dia adalah Konstantinopel. So maka dia patah balik. Konstantinopel menang Al-Fatih, Islam menang 500 tahun, maka dia adalah Istanbul ataupun Islambul. Islam jatuh, maka dia jadi balik Konstantinopel. Sebab itulah 1924 sebenarnya dia adalah Konstantinopel balik. So dia patah balik. Sebab tu masjid ditukar menjadi muzium. Azan ditukar bahasa Turki. Al-Quran ditukar bahasa Turki. Wanita tidak dibenarkan pakai tudung. Madrasah ditutup. Ulama dipecat. Bahasa Arab pun diharamkan. Jadi semua benda Islam tak ada. Bila tak ada, dia jadi Konstantinopel. Pada bila? 1924. Lepas tuan-tuan? Okey, sehinggalah. Okey, yang ni hadis Nabi sebut. Nabi kata apa tuan-tuan? Saya ringkaskan mafhum dia. Akan datang satu zaman, akan datangnya ulama yang akan mengembalikan Islam di bumi Turki dalam keadaan hanya laungan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa ada sebarang pertumpahan darah dan juga senjata. Ini Nabi sebut. Akhirnya tuan-tuan, muncullah ulama seperti Fathullah Gulen dan juga Syekh Badi'uz Zaman, Said Al-Nursi, dua. Yang ketiga Ali Adnan Ertakin Menderes, Necmettin Erbakan, dan juga Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdogan. Apakah persamaan mereka ni? Mereka ni adalah koleksi pemimpin Turki kontemporari yang memiliki fikrah dakwah dan fikrah Islamiah. Mereka ni Allah izinkan 5 dan 6 front liner dari siapa tadi? Yang pertama adalah Fathullah Gulen, banyak lagi. Yang kedua adalah Syekh Badi'uz Zaman, Said Al-Nursi ataupun nama sebenarnya Said bin Mirza. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Ali Adnan Ertakin Menderes, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdogan. Ini pemimpin-pemimpin Turki yang berjaya mengembalikan roh Islam kepada Konstantinopel. Jadi kita faham dah, Konstantinopel, Istanbul. Lepas tu dia akan patah balik menjadi Konstantinopel selepas 1924. Maka 1924 sebenarnya bukan lagi Istanbul, yang selama kita tengok dia adalah Konstantinopel balik. Okey. Sampai bila tuan-tuan? Konstantinopel tu dia akan menjadi selepas Islam dibawa masuk balik. Jadi bila datangnya tokoh-tokoh 5-6 orang tadi,
Okey, maka sebenarnya waktu itulah Konstantinopel ditukar kembali menjadi Istanbul pada zaman sekitar 1950 hingga 1960. Maka masjid kembali dibuka. Masjid ditutup tuan-tuan pada zaman tu. Saya nak tutup kisah ni tuan-tuan dengan satu kisah panjang yang cuba saya nak pendekkan. Bekas Perdana Menteri yang namanya Ali Adnan Atakin Menderes. Apa yang berlaku tuan-tuan? Satu hari dia naik kapal. Dia naik kapal terbang, tiba-tiba salah satu enjin pesawat terbakar. Bila terbakar, maka memang terbakar. Bila terbakar, memang terbakar. Bila terbakar, pesawat tu ditakdirkan Allah terhempas. On the way nak terhempas sebab terbakar, apa yang berlaku? Sallallahu alaihi Muhammad, Ali Adnan Menderes ni, nama ringkas dia PM Turki, Perdana Menteri Turki. Dia bernazar. Dia niat, ya Allah, kalaulah aku selamat dalam kapal yang akan jatuh ni, ya Allah, maka aku berazam dan bersumpah aku akan kembalikan sinar Islam ke bumi Turki yang waktu tu ditadbir oleh Mustafa Kamal Pasha. Boleh? Dia berazam dan bersumpah macam nazar lah. Tentu ingat ada kisah Syam'un Al-Ghazi tu, yang lahirnya kisah Lailatul Qadar tu. Dia macam tu juga. Kalau aku terlepas dari ikatan ni, ya Allah, kalau engkau berikan aku nyawa balik, ya Allah, kekuatan balik, aku berazam, aku nak kembalikan Islam. Aku berazam, aku nak dakwah selama 1000 bulan. Itu kisah Lailatul Qadar. Jadi berlaku benda yang sama. Dia bertawasul dengan amalannya. Maka tuan-tuan pun sama juga. Kalau tuan-tuan rasa naik aksiden, tuan-tuan rasa penat, tuan-tuan rasa dicolek, tuan-tuan rasa tersesat, ya Allah, andainya aku selamat, andainya aku diberikan kekuatan, aku nak buat sesuatu, aku nak buat benda yang ada manfaat untuk agama. Tuan-tuan boleh tawasul dengan amalan sendiri. Ini yang saya belajar tuan-tuan. Jadi Ali Adnan Atakin Menderes, dia kata, kalau aku selamat dalam kapal terbang nak terhempas ni, kalau aku selamat, ya Allah, aku berazam, aku bernazar, aku nak kembalikan manifestoku, ya Allah, aku nak kembalikan Islam di bumi Turki. Yang waktu tu Republik Turki adalah negara sekular Turki, Islam dah berkubur dah. Waktu tu Konstantinopel balik. Maka tiba-tiba tuan-tuan, apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah izin, apa yang berlaku ketika itu, pesawat terhempas. Dia seorang je selamat, yang lain semua terbakar. InsyaAllah 1950. Turun kapal tu, bila selepas dibawa ke hospital dan sebagainya, bila dia kembali sihat, benda pertama dia pergi ke waktu tu pusat pentadbiran Atatürk, pusat pentadbiran Mustafa Kamal Pasha yang berada di waktu tu masih lagi Sallallahu Alaihi Muhammad masih lagi di, kalau sekarang tinggal di Ankara lah kan, Ankara Istanbul. Okay, apa yang berlaku tuan-tuan ketika itu? Maka dia cuba mengumpul pengaruh di bawah parti Demokrat ketika itu di Turki. Maka dia kumpul pengaruh, akhirnya dia nak cuba merealisasikan azam dan nazar dia dalam kapal terbang tadi. Maka waktu tu manifesto dia, tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka dia berazam untuk mengembalikan bahasa Arab ke dalam bahasa Al-Quran dan nak mengembalikan bahasa Arab dalam azan Turki yang sebelum tu ditukar kepada bahasa Turki. Madrasah dibuka semula, masjid dibuka semula, ulama-ulama diberikan jawatan semula, mak tafiz dibuka semula, wanita-wanita Islam diwajibkan pakai tudung kembali. Apa yang Mustafa Kamal Pasha buat, maka dia akan mansuhkan. Allah izin, pasti dia menang majoriti dalam pilihan raya pada 1950. Ringkaskan cerita, maka dia menang. Bila menang, dia guna kuasa yang dia ada untuk agama. Akhirnya semua manifesto yang dia janji pada Allah Azza wa Jalla dalam kapal terbang tadi sebelum dia terhempas, maka diaplikasi dan direalisasikan kembali. Akhirnya Islam bertapak kembali selepas Mustafa Kamal mati 1938. Maka dia mati, dihancur, tak diterima oleh bumi. Maka Islam kembali bertapak di bumi Konstantinopel yang menjadi Istanbul balik. Tuan-tuan boleh faham tak? Maka 1960, maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, masjid termasuklah Hagia Sophia waktu tu dikembalikan. Sallallahu alaihi Muhammad, fungsi masjid-masjid sekitar itu dikembalikan, kecuali muzium Hagia Sophia tak berjaya pada zaman dia. Rupanya Allah nak izin pada zaman Recep Tayyip Erdogan. Ringkaskan tuan-tuan, cerita tentang Turki ni, dia adalah satu circle, okey. Dia adalah satu kitaran. Konstantinopel, Istanbul, Konstantinopel balik, Istanbul. Okey, sehinggalah tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Jadi nak beritahu bahawa rupanya Turki ni, sebab tu Nabi sebut
Al-Mahdi selepas Malhamah Al-Kubra, maka Imam Al-Mahdi akan pi balik ke negara Turki, maka dia akan sebut Allahu Akbar dengan 3 kali takbir, maka bumi Turki akan kembali menjadi Istanbul. Bermaksud pada akhir zaman nanti Istanbul akan menjadi Konstantinopel balik. Zaman kita sehinggalah Al-Mahdi akan muncul. Sebab tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang berlaku kita tak tahu. Recep Tayyip Erdogan akan bertahan lama mana, tak mustahil lepas ni mungkin Turki akan jatuh balik, muncul balik Al-Mahdi, maka ketika itulah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Al-Mahdi akan kembali mengembalikan Istanbul yang sebenar pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Bermaksud pada zaman Al-Mahdi kita boleh sebut bahawa tajuk lain yang kita boleh buat, zaman Al-Mahdi adalah zaman Al-Fatih the Return. Seolah-olah Al-Fatih wujud balik. Dia adalah umpama Al-Fatih nombor 2 yang akan mengembalikan Konstantinopel kepada Istanbul pada zaman Al-Mahdi wujud dan hidup nanti tuan-tuan. Jadi saya tutup tajuk ni nak beritahu bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita kena ambil tahu sebab apa? Sebab itulah satu-satunya negara yang kita akan tumpang pergi duduk dan berteduh di saat hampirnya muncul Dajjal nanti, sebelum era Dajjal. Okey, selepas berlakunya Malhamah Al-Kubra, penentangan antara Islam dan juga kerajaan ataupun peperangan terbesar dunia, Islam bertemu dengan Rom. Waktu itulah Turki ni menjadi negara yang kita tumpang duduk sebelum munculnya Dajjal di Syria dan sebagainya. Okey, jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi saya tutup tajuk tu. Mudah-mudahan apa yang disebut sebagai Masjid Hagia Sophia ni, maka sebenarnya apa yang Recep Tayyip Erdogan buat ni, dia sebenarnya dia buat balik apa yang 5-6 orang tadi buat. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia sedang mengembalikan ruh Islam ke dalam bumi Konstantinopel, yang mudah-mudahan dia nak menjadikan Istanbul yang macam mana Al-Fatih buat Istanbul. Sebab hari ni tak berapa nak Istanbul sangat sebenarnya. Kita masih lagi separah antara Konstantinopel, antara Istanbul. Dia tak berapa Istanbul. Kalau Istanbul, dia adalah macam ni. Ini baru Istanbul betul. So yang ada hari ni dia bukan tak berapa Istanbul, dia adalah Konstantinopel separuh-separuh. Mungkin Istanbul separuh, Konstantinopel separuh. Sebab kuasa Kristian masih kuat di sana, walaupun Islam majoriti. Yang betul-betul Istanbul ni, maka dia macam mana Al-Fatih buat, macam mana Al-Mahdi akan buat, tu baru Istanbul. Jadi sebenarnya sebab itulah poin yang disebut oleh ulama dalam hadis akhir zaman, rupanya Turki ni memang tajuk yang kita kena ambil tahu sebab negara perlindungan umat Islam terakhir sebelum era Dajjal.